Baik, terima kasih Fiona. Salam hormat dan salam sejahtera. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 semalam yang memasuki hari kelima diteruskan dengan sesi perbahasan ucapan penghargaan atas ucapan yang di-Pertua Negeri. Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun semasa membahaskan ucapan itu menggesa Kabinet Negeri supaya adil dalam mengagihkan dana kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri, terutamanya ahli-ahli Pakatan Harapan PH. Turut membahas isu sama Adun Krian Ahli Biju yang memohon supaya peruntukan ditambah kepada Adun PH, terutamanya bagi program transformasi luar bandar RTP agar rakyat dapat menikmati kemudahan infrastruktur tanpa mengira fahaman politik. Dalam isu lain, Ahli Biju turut menyarankan agar kuasa Mahkamah Adat Negeri ditingkatkan setaraf Mahkamah Awam. Katanya ini merupakan masa yang sesuai untuk membina ordinan Mahkamah Adat bagi memberi kuasa untuk melangsungkan kes berkaitan adat. Ini termasuk mengenai pinaan terhadap Seksyen 6 Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR kepada Seksyen 18 bagi membolehkan hak milik individu diselesaikan. Ahli Krian itu turut memohon Kerajaan Sarawak supaya mengiktiraf Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK yang menggantikan Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK. Katanya sejumlah 100 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah badan baharu tersebut dan menyifatkan tindakan ini boleh mengelak pertindihan jawatan kuasa di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang. Ujarnya peruntukan untuk MPKK akan ditarik menjelang bulan Ogos ini sekiranya tiada MPKK Sarawak memohon. Persidangan mesyuarat pertama bagi penggal keempat DUN Sarawak ke-18 disambung semula pukul 9 pagi ini dengan sesi penggulungan oleh para menteri. Antaranya Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan Sukan, Kementerian Utiliti dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan David Wong Ki Won menyelar kenyataan Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Fadilah Yusof yang menyatakan Sarawak akan kehilangan autonomi imigresen dan kuasa penguatkuasaan Ordinan Pelombongan Minyak OMO sekiranya Pakatan Harapan PH berjaya merampas kerusi Dewan Undangan Negeri. Katanya kenyataan tersebut tidak berasas sama sekali dan ia dibangkitkan setelah PBB menyedari bahawa mereka tidak mampu berdepan PH pada pilihan raya negeri kelak. Pada masa sama, ia juga bertujuan bagi mempengaruhi rakyat. That is a totally baseless, and I think it shows that they are talking about conspiracy by PH. But you know, it's Sarawakian, all the voters to decide who should, in the next state election, who should be the government in Putrajaya. Not for PBB or DAP or PH to say. Jelasnya kehilangan dua perkara tersebut tidak akan sesekali berlaku kerana PH akan tetap mempertahankannya memandangkan ahli PH juga merupakan orang Sarawak. Ujarnya dua perkara itu merupakan hak orang Sarawak dan akan dikekalkan. Sementara itu, pada sidang media yang sama, David Wong turut melahirkan rasa kecewa dengan sikap ahli gabungan Parti Sarawak GPS yang tidak mahu memberi laluan kepada Adun PH untuk memohon penjelasan sesuatu isu semasa sesi perbahasan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertua Negeri. Katanya Speaker Dewan boleh menghentikan masa bagi setiap ahli yang berucap untuk menjawab sebarang persoalan yang dibangkitkan. Aset bersih Amanah Saham Sarawak ASAR menurun daripada 35 juta ringgit kepada 13 juta ringgit atau 62% pada tahun 2018. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata, setakat 31 Disember 2018, nilai aset bersih untuk seunit ASAR hanya 2.9 sen dan kerajaan negeri bertanggungjawab untuk nilai selebihnya iaitu sebanyak 97.1 sen bagi setiap unit sebagai penjamin. Jelasnya, nilai aset ASAR pada 25 tahun lalu bernilai lebih setengah bilion ringgit, namun kini ia secara asasnya tidak lagi bernilai kepada pemegang unit. Terkejut dengan prestasi tersebut, beliau mempersoalkan sejauh mana usaha yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan dalam ASAR. I'm not sure how they do it. I'm not sure over the past 10 years what actually happened to the fund.
But if you're looking at this report, we have a few really high calibers board of directors and pengurusi pengarah there. Two of them actually are the members in the DUN, Kadipas and Maraduan. Ting juga mendakwa dana itu kehilangan 4.3 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan dan kebanyakan kerugian ini disebabkan oleh yuran pengurusan yang mencecah 7 juta ringgit setahun. Justru beliau menggesa pihak jawatankuasa akaun awam negeri PAC Sarawak menjalankan siasatan penuh terhadap asar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pending Violet Yong menegaskan pendirian dan mempersoalkan lantikan syarikat perunding pengurusan projek PMC Opus Consultants M Sendirian Berhad untuk memantau projek jalan pesisir dan jalan utama kedua di Sarawak. Bercakap pada sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak, Violet mengulas sekiranya wujud keperluan untuk melantik syarikat PMC, maka ia harus melalui proses atau prosedur yang betul dan telus. Violet menyifatkan pelantikan syarikat itu seakan-akan menidakkan keupayaan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. The first and foremost, the question is the need of appointing PMC, given that we have a full-fledged JKR Sarawak, which all this year has been monitoring all the major infrastructure projects. Tambah beliau, ia secara tidak langsung menafikan kecekapan syarikat-syarikat anak tempatan yang ternyata berkemampuan malah lebih mahir untuk memantau projek-projek di negeri ini. The second question is the appointment of the is on the appointment of the management consultant company. My question is why Opus? If they are competent local Sarawakian consultants, then they should not be given priority. Why are they not being given priority by our Sarawak GPS government? Why not appoint? Jelas Violet, persoalan yang beliau timbulkan itu ialah persoalan penting yang perlu dijawab dan diperjelas oleh kerajaan negeri dan menjadi hak beliau sebagai wakil rakyat Sarawak untuk membangkitkan isu tersebut. Dalam perkembangan lain, Violet Yong menyifatkan perjuangan Kerajaan Pakatan Harapan PH dalam mentadbir dan mengurus negara dalam tempoh setahun pemerintahan telah berjaya bawa impak positif dan memuaskan. Jelasnya, komitmen barisan pemimpin PH dalam mempromosikan produk-produk tempatan ke luar negara ternyata berjaya mengembalikan keyakinan syarikat pelaburan dari luar untuk melabur di Malaysia. All our ministers are so hardworking, going to China, going to Europe to try to sell off our to promote our products, including the kelapa sawit. And you see, this Mahathir had went together with his entourage, went to China to try to get in more investment for the country. I think. Selain itu, kerajaan PH juga berjaya membuktikan bahawa mereka berjaya membasmi kegiatan rasuah dan mengheret pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ke muka pengadilan. Malah, rakyat juga menikmati banyak skim yang bermanfaat yang diperkenalkan oleh PH termasuk MySalam, Aisuri dan penggantian cukai barang dan perkhidmatan GST kepada cukai jualan dan perkhidmatan SST. Kerajaan baharu cekap menyelesaikan permasalahan rakyat selepas setahun memerintah. Demikian pendapat Ahli Parlimen Lubuk Antu Jugah Muyang yang melihat pelaksanaan beberapa inisiatif Kerajaan Pakatan Harapan dalam mengubah polar kehidupan penduduk luar bandar Sarawak. Kepentingan rakyat diutamakan oleh kerajaan sekarang ini. Jadi saya begitu drastik sekali dia bertindak untuk kepentingan rakyat sekarang ini. Walau bagaimanapun, beliau memberitahu kawasan yang diwakilinya memberikan cabaran yang tinggi dengan topografi yang berselerak dan kepadatan penduduk sekitar 40,000, yakni memerlukan masa baginya untuk memenuhi keperluan penduduk. Di tepung RTM di konti YFM juga mahu kerajaan menyediakan prasarana yang lebih sempurna bagi menjana ekonomi penduduk di kawasan itu dengan membangunkan industri-industri. Beliau percaya dengan pewujudan lebih banyak industri di kawasan itu mampu menarik lebih ramai anak muda untuk berkecimpung dalam industri pemprosesan seperti ikan dan sumber hutan. Setakat ini, kawasan Lubuk Antu masih bergantung dengan 3 sumber pertanian utama iaitu getah, kelapa sawit dan lada.
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya menahan sebuah bot nelayan asing dari Vietnam dipercayai menjalankan aktiviti menangkap ikan secara haram kira-kira 60 batu nautika utara Kuching pada Ahad. Pegawai Memerintah Kapal Diraja KD Todak Lieutenant Komander Ahmad Zaki dalam kenyataan media berkata tangkapan yang melibatkan 31 orang awak-awak serta tekong itu telah dilakukan oleh KD Todak yang telah mengesan bot tersebut menceroboh perairan negara. Siasatan awal mendapati kesemua awak-awak tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah serta dipercayai warga negara Vietnam. Menurut beliau, bot beserta kru diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM untuk tindakan lanjut. Kenyataan itu turut menegaskan bahawa bulan Ramadan tidak akan dijadikan alasan buat pasukan itu menjalankan tanggungjawab dalam memastikan kedaulatan dan sumber ekonomi negara sentiasa dilindungi. Dalam pada itu, Pengarah Maritim Sarawak Laksmana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan memberitahu kesemua 31 tekong dan awak-awak bot nelayan asing yang ditangkap di perairan Sarawak itu kini ditahan reman di bawah Seksyen 15 Akta Perikanan 1985. Berkata pada sidang media di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching, beliau mendedahkan tangkapan di Tanjung Sirik Kuching berkenaan turut melibatkan 500 kg hasil laut berbagai jenis. Okey, nilai rampasan kita bot tersebut berharga lebih kurang dalam 1.5 juta bot saja, dan dengan nilai rampasan minyak dan juga tu kita boleh dalam 200,000 dalam 1.7 juta nilai rampasan. Jelasnya ini merupakan tangkapan kali ketiga yang melibatkan bot nelayan asing dengan nilai rampasan 4.7 juta ringgit. Menurut Laksmana Pertama Robert Teh lagi, pihaknya bersama beberapa agensi keselamatan laut lain terus berusaha meningkatkan kawalan keselamatan dan rondaan operasi penguatkuasaan undang-undang di zon perairan negara. Ia bagi memastikan keselamatan kapal dan bot yang berada di perairan negara terjamin serta mematuhi undang-undang. Penjaja Bazar Ramadan Satok, Semarak dan Sukmaria di Kuching diingatkan tidak menggunakan bekas styrofoam untuk membungkus makanan kerana ia boleh mencemar makanan dan alam sekitar. Justru orang ramai disaran membawa bekas makanan sendiri bagi tujuan membeli makanan untuk dibawa balik. Sementara itu, tujuan RTM di tapak Bazar Ramadan Jalan Semarak mendapati pelbagai jenis kuih muih yang tidak dijual atau sukar diperoleh pada hari-hari biasa banyak dijual di Bazar Ramadan ini. Antaranya kuih bunga bingka pandan yang dijual dengan harga RM3.50. Kuih tu bulan puasa je ada. Harganya RM3.50. Kuih tu namanya bingka pandan. Kami tu mulai kuih 9 jenis kuih. Batik Milo, batik holik pandan, batik holik, donat coklat, manis, donat nestem, kepap, apa lagi tu? Popiah, telaga emas. Hari biasa ada? Hari biasa saya dah. Cuma Bazar Ramadan je kami bola. Berapa tahun dah bapak sekali dah kita? Dah 5 tahun. Dah 5 tahun. 5 tahun tu macam mana sambutan? Okey, alhamdulillah, syukur je. Selalunya kami cari bingka lah. Kami selalu suka macam bingka, kuih muih lah selalunya. Macam bubur pedas kah. Banyak pelbagai benda yang nyaman lah situ. Pelbagai pilihan. Beli umai, beli kuih pulut pasong, kuih koci dengan kuih senyum. Dari segi kebersihan, didapati para peniaga juga sentiasa mengutamakan kebersihan makanan dan sekitaran tapak bazar. Dari segi kebersihannya pun okey kami tengok. Setidaknya menggunakan pakai apron ni setidaknya pakai macam lelaki, pakai topi. Perempuan pun ada juga yang pakai topi lah kami tengok. Okey lah menanggal sebab itu pun bersih juga, tangga kami besar juga. Jadi okey lah, cuma jam sikit lah situ. Sebanyak 68 petak jualan terdapat di tapak Bazar Ramadan Semarak.
10 lelaki dan 3 wanita didapati positif dadah dalam satu operasi yang dijalankan di Betong pada Ahad lepas. Menurut kenyataan media agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Betong, operasi dijalankan di sekitar kawasan Betong iaitu di Saratok, Meludam, Bladin, Pusak dan Debak. Daripada 14 orang yang menjalani ujian saringan air kencing, 13 didapati positif dadah jenis syabu dan metafetamin. Kesemua suspek berusia lingkungan 20-an dan 50-an akan disiasat di bawah Seksyen 3, Kurungan 1, Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini.